Hidayah Allah membanjiri jiwa makhluknya yang terpilih. Seperti mana air bah memenuhi permukaan rata, penghuni bumi Libya dipilih untuk menerima cahaya hidayah yang dibawa oleh Amru dan pengikut-pengikut setianya. Ketika malam mula berlabuhkan tirainya, kegemilangan sang mentari semakin pudar. Seperti hukum alam, kegemilangan penjajah Byzantin turut pudar apabila kedipan cahaya hidayah menembusi bumi Libya. Byzantin adalah pecahan daripada kerajaan Rom yang berpusat di Konstantinopel. Pada 534 Masehi, tentera Byzantin mengambil alih Afrika Utara dari penguasaan Vandal. Pertukaran tampuk pemerintahan mengheret Libya tunduk kepada kuasa baru. Namun kehadiran Amr bin al-As ke Barkah membebaskan Libya setelah sekurun lamanya di bawah cengkaman Byzantin. Saya mengharungi perjalanan sejauh 1,000 km memasuki sempadan Libya dari Mesir untuk menyusuri laluan Amru. Dari sempadan Mesir-Libya, perjalanan sejauh 1,500 km lagi perlu dilalui untuk sampai ke Barkah di Benghazi dan seterusnya ke Tripoli. Itulah jarak dilalui Amru dan tenteranya untuk menyampaikan seruan ilahi sebelum kemarahan diteruskan ke Tunisia oleh panglima lain. Terletak di tengah-tengah Afrika Utara, Libya muncul sebagai negara keempat terbesar di Afrika. Setelah sinar Islam menerangi Mesir, Amru dan tenteranya memasuki Libya antara tahun 642 hingga 643 Masehi, lalu menyingkirkan kerajaan Byzantin. "65 km ke utara pusat bandar Tripoli, saya menemui sebuah kota lama tinggalan penjajah bumi Libya sebelum kehadiran Amru bersama Panji Islam. Saya merakamkan runtuhan kota yang dikenali dengan nama Sabrata bersama sejarah silamnya. Amru bin al-As diriwayatkan telah membahagi dua pasukan tenteranya setelah memasuki Barkah di Benghazi. Satu pasukan diarah menggempur kota musuh di Tripoli, manakala sepasukan lagi digerakkan ke Zawilah di pedalaman padang-padang pasir Libya. Setelah melumpuhkan musuh di ibu negeri Libya itu, pasukan Amru mengejutkan pula penghuni kota Sabrata. Kehadiran mengejut tentera Amru membolehkan tentera Islam memasuki kota ini tanpa tentangan yang hebat. Gerakan yang dilakukan oleh Amru diiktiraf oleh ahli sejarah sebagai tindakan bijak dan melambangkan karismanya memimpin tentera. Hari berganti, musim berlalu. Kota Sabrata bertukar tangan dari milik masyarakat Carthage kepada Numidian kira-kira 146 tahun sebelum Masehi. Kemudian diambil alih oleh kerajaan Rom sebelum jatuh kepada tentera Vandal. Penguasaan Vandal tidak kekal apabila kerajaan Byzantin tiba untuk menguasainya pula 180 tahun sebelum Masehi. Kedudukannya strategik di tepi laut menjadikan kota ini tumpuan kuasa-kuasa yang mendarat di bumi Libya. Dikatakan Sabrata mengalami pembangunan pesat pada kurun pertama dan kedua Masehi di bawah penguasaan kerajaan Rom.
Bangunan teater milik Rom ini menarik perhatian saya. Saya terpegun memerhati tamadun yang dikuasai waktu itu untuk membangun binaan seperti ini. Namun saya juga terfikir, mengapa manusia hilang kemanusiaannya ketika mereka di puncak tamadun? Disinilah tahunan perang, golongan hamba atau bantuan kerajaan Rom beradu kekuatan hingga ketitisan darah terakhir. Ada kalanya mereka dipaksa berdepan dengan binatang buas seperti singa sambil disaksikan pemerintah dan golongan bangsawan Rom. Sorakan dan tepukan kepuasan akan kedengaran apabila salah satu nyawa yang diperagakan tumpas. Runtuhan batu-batu ini mungkin menanam rasa simpati melihat kekejaman yang berlaku di hadapannya. Bagi menghapuskan amalan kejam itu, Allah mentakdirkan gerakan Amru ke sini dan memberikan kemenangan kepadanya, sekaligus memberhentikan pembunuhan ke atas golongan teraniaya. Sewaktu Raja Rom bernama Antonius Pius dan Marcus Aurelius memerintah di sini sekitar 138 hingga 180 tahun sebelum Masehi, Sabrata menjadi tumpuan pedagang menukar barangan dagangan mereka. Malah kota ini pada waktu itu juga terkenal dengan perdagangan kading gajah yang dibawa dari kawasan Tengah Afrika. Tripoli pula dikenali sebagai pengeluar telur serta bulu burung kasawari yang terbaik. Pada 633 Masehi, pemimpin Byzantine bernama Justinian meluaskan lagi kawasan kota ini dengan membina rumah-rumah baru dan mendirikan gereja berlantaikan kepingan-kepingan batu nipis yang bergambar. Dia juga mengarahkan pembinaan jalan di sini. Apabila tentera Islam mengambil alih pentadbiran Sabrata, kota ini dijadikan markas tentera. Kesan runtuhan kota ini mengajak pengunjungnya memahami hakikat bahawa kemuncak tamadun bukan milik mutlak manusia. Di celah menara Masjid Tripoli terdapat sebuah lagi kesan runtuhan kerajaan Byzantine. Runtuhan yang masih kekal ini dipercayai sebahagian daripada istana milik golongan bangsawan Byzantine. Masyarakatnya dikatakan gemar membina istana, tempat perhimpunan dan bangunan-bangunan mewah. Ukiran pada bahagian ini menggambarkan kecenderungan pemiliknya untuk hidup mewah dan bermegah. Bahan binaan istana mereka pula dikatakan dibawa dari kawasan tinggi pesisiran pantai sebelah selatan Libya, terletak lebih 1,000 km dari Tripoli. Kecenderungan untuk hidup seperti itu telah mendorong mereka mengenakan tekanan kepada penduduk pribumi. Pelbagai jenis cukai diperkenalkan ke atas penghuni di sini, seperti cukai kepala, cukai binatang ternakan, dan cukai perusahaan. Sikap tamak penjajah Byzantine jelas ketara apabila mengenakan cukai ke atas orang yang telah mati. Mayat mereka tidak boleh dikebumikan hinggalah waris si mati membayar cukainya. Penindasan seperti itu telah menyumbang kepada kejatuhan kerajaan Byzantine. Al-Medina, kota lama Tripoli, nadi kegiatan sosial masyarakat Libya di awal ketibaan Islam ke sini. Hari ini setelah lebih 1,300 tahun berlalu, kota yang diasaskan oleh Amru dan tenteranya masih berfungsi. Setelah kota Sabrata dijadikan markas tentera Islam, Al-Medina mengambil peranannya sebagai pusat perdagangan di rantau ini. Struktur binaannya disusun rapi oleh pemerintah Islam. Setiap lorong di sini menjual keperluan harian penghuni kota. Lorong ini dikenali sebagai lorong emas. Setiap kedai di sepanjang lorong ini menjual barangan berasaskan logam itu. Penjual-penjual barangan kemas secara langsung juga bertumpu ke kawasan ini. Lorong kraft tangan, pelbagai jenis barangan berasaskan kulit dijual di sini. Kulit-kulit untuk membuat pakaian, beg dan kasut dibawa masuk dari negara luar.
Manakala kulit haiwan seperti ini didatangkan dari bandar Sibha, kira-kira 600 km dari Tripoli. Pada hari ini, tumpuan peniaga di kebanyakan lorong di sini lebih kepada pelancong berbanding di awal penubuhan Al-Madinah. Saya dapati penyusunan kedai di Al-Madinah mirip konsep perniagaan di sebuah pasaraya moden. Lorong pakaian pengantin, sebuah lorong yang menarik perhatian pelancong dan penduduk tempatan di kota serba putih ini. Di suatu sudut di dalam lorong ini, kerja-kerja menenun kain untuk dibuat pakaian pengantin dilakukan. Kaum lelaki di sini dikatakan lebih sabar untuk melakukan kerja-kerja seperti ini. Benang sutera dan benang emas digunakan dalam proses ini. Dalam masa 2 hari, kain tenunan dapat disiapkan. Beginilah keadaan kain pengantin yang siap ditenun. Ia dijual dengan harga 200 dinar atau 600 ringgit semeter. Bunyi tukul dan logam berlaga menusuk telinga apabila memasuki lorong ini. Lorong membuat bekas tembaga untuk keperluan dan perhiasan wujud di awal kurun ke-15. Pada waktu itu, Libya berada di bawah pentadbiran kerajaan Islam Uthmaniyah yang berpusat di Konstantinopel. Khat Khufi Maghribi ini memperindahkan masjid yang menjadi nadi di tengah-tengah Al-Madinah. Ia diperbaiki beberapa kali bagi mengukuhkan strukturnya menahan cabaran alam. Mungkin begitu jugalah harapan Panglima Amr bin al-As terhadap umat Islam di sini, agar terus mempertahan dan menyuburkan akidah yang telah disemai ke dalam jiwa mereka. Setelah terlibat dengan beberapa siri pembukaan wilayah baru Islam, akhirnya pada 644 Masehi, jawatan Gubernur Mesir yang disandang oleh Amru diambil alih oleh Abdullah bin Sa'ad. Peristiwa itu berlaku di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Walaupun tampuk pemerintah beralih tangan, namun kesucian akidah penduduk bumi Libya tetap kukuh sekukuh pintu masjid ini. Tripoli telah menjadi bandar pelabuhan sebelum kehadiran Amru dan tenteranya. Kedudukan yang strategik di tepi laut Mediterranean membolehkannya mengekalkan pelabuhan yang sibuk hingga hari ini. Pada 647 Masehi, Abdullah bin Sa'ad, Gubernur Mesir yang baru, terpaksa merebut kembali wilayah ini dari kerajaan Byzantine. Kematian Khalifah Umar al-Khattab pada tahun 644 Masehi memberi peluang kepada tentera Byzantine untuk menguasai semula Libya. Menurut catatan ahli sejarah, sewaktu tentera Amru tiba ke sini, Tripoli dipenuhi tembok-tembok tinggi. Hingga hari ini, ia masih kukuh berdiri. Ia mungkin dibina untuk menghindar serangan pihak luar dan pukulan ganas ombak laut, tetapi ia tidak mampu membendung kehadiran syiar suci ke daerah ini. Syekh Omar Al-Mokhtar, satu lagi nama pejuang mempertahan kedaulatan panci Islam yang telah dikibarkan oleh Amru. Sejarah perjuangannya mempertahankan keimanan dan tanah air serta menuntut kemerdekaan bagi rakyat Libya daripada penjajah Itali bermula dari tahun 1911 hingga tahun 1931 Masehi. Perjuangannya berteraskan maksud firman Allah dalam surah Al-Anfal. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dari pasukan berkuda yang lengkap untuk menggerunkan musuh kamu dan musuh-musuh lain yang kamu tidak ketahui kecuali Allah. Setelah 20 tahun berjuang dan terbabit dalam 260 pertempuran, Syekh Omar menghembuskan nafas terakhir di landasan kayu penggantung ini bersama 6 pejuang lain. Usianya ketika itu 73 tahun. Sebahagian peralatannya tersimpan di Museum Al-Jamahiriyah Libya.
Di suatu sudut lain, tersimpan mata wang zaman kerajaan Utsmaniyah Turki, digunakan dalam urusan jual beli di kota lama Al-Medina. Perjuangan menyebar syiar Islam oleh Amr bin al-As dan Syekh Omar Al-Mukhtar di bumi Libya akan terus mekar dalam ingatan. Hari ini dengan kepadatan penduduk kira-kira 4 juta orang, Libya mewarisi semangat juang meneruskan kehidupan di bawah sekatan dan penutupan lapangan terbang antarabangsanya sejak 1992. Libya yang masih mempunyai simpanan petroleum untuk keperluan 50 tahun akan datang, kini hanya boleh dimasuki melalui jalan darat dan laut. Jalan-jalan darat di Libya sepanjang 19.300 km menghubungkannya dengan Tunisia dan Algeria di sebelah barat, Mesir dan Sudan di timur, manakala Nigeria dan Chad di sebelah selatan. Laut Mediterranean pula menghubungkan Libya dengan negara-negara Afrika Utara dan Eropah yang terletak di pesisirannya. Walaupun hidup terasing, Libya masih mampu untuk terus meniti hari-hari mendatang. Di tengah-tengah pusat bandar Tripoli, tersergam sebuah rumah ibadat asing yang telah dijadikan masjid. Beberapa jurusan pengajian Islam disampaikan kepada penuntut dari pelbagai negara di masjid ini. Sewaktu dalam peperangan, tentera Islam mengamalkan disiplinnya tersendiri. Sebarang pencerobohan adalah dilarang. Wanita, kanak-kanak dan orang tua tidak diusir. Rumah ibadah dan mereka yang sedang beribadah di dalamnya juga tidak boleh diganggu. Islam lebih mementingkan keamanan. Nama saya Abdurrahman bin Adam daripada Kuala Lumpur, Tuan. Penemuan saya dengan masjid yang menjadi lambang keamanan dalam Islam ini turut menyambung kembali hubungan kenegaraan yang terputus lebih 5 tahun dengan seorang warga Malaysia di Libya. Bumi Libya mengakhiri zaman kemarahan Amr bin al-As sebagai gubernur negeri Mesir.
Perjalanan saya diteruskan bagi menjejaki seorang lagi panglima Islam yang pernah dididik oleh Amru.